Apa khabar adik-adik? Kita bertemu kembali dalam satu lagi sesi rancangan pendidikan moral, dan adakah adik-adik mencontohi sikap daripada pelajaran kita yang lepas? Tentu adik-adik mendapat lebih banyak pendedahan mengenai nilai-nilai murni yang perlu ada dalam diri adik-adik. Pastikan adik-adik terus bersama dengan Kak Malia untuk menyaksikan setiap cerita dalam episod ini. Pastikan adik-adik memberikan tumpuan yang sepenuhnya untuk mengetahui mesej dalam setiap cerita. Adik-adik, pertuturan dan perlakuan sederhana adalah adab yang perlu ada pada setiap insan. Adab ini merupakan cermin kepada sasiah dan perilaku yang baik serta bersopan santun. Justeru itu, dalam episod kali ini, kita akan menyaksikan nilai kesederhanaan, iaitu pertuturan dan perlakuan yang sederhana. Baiklah, Kak Malia tahu adik-adik sudah tentu tidak sabar untuk menyaksikan kisah ini. Mari sama-sama kita saksikan. Raimon? Ya. Tolong Mama kejap. Buang sampah ni. Sekejap lagi ya. Janganlah macam tu. Sampah tu dah banyak. Alah, Mama ni kacau lah. Takkan saya nak minum tak boleh. Bukan Mama larang kamu minum. Mama cuma minta tolong buang sampah ni aja. Takkan tu tak boleh. Mama ni asyik membebel saja. Raimon, tak boleh bersuara tinggi dengan Mama ni. Tak baik. Raimon. Janganlah macam tu. Tolonglah sikit. Lagipun, sampah tu dah banyak sangat. Raimon, kakak sedang kemas ni. Janganlah buat berterabur. Tengok, komen ni merata-rata. Berseriaklah. Alah kakak ni, bisa betul lah. Saya nak berehat pun tak boleh. Bukan tak bagi, tapi tolonglah sikit. Kenapa rosak ni? Mesti Syumeh yang buat. Syumeh. Ya, kenapa? Ada apa? Awak rosak kapal ni saya ni ya? Mana ada, saya langsung tak sentuh. Jangan nak tipulah, awak yang rosakkan. Ni kenapa asyik gaduh-gaduh ni? Kamu ni lah, dia tuduh saya yang rosakkan permainan dia. Mama pun dah lama tak tengok si Umi pegang permainan tu. Alah, saya pun tak suka main tu. Tengok, si Umi dah mengajuk kan? Alah, Mama ni asyik menangkap adik saja. Dia dah rosakkan permainan saya ni. Ni mahal tau. Janganlah buat macam tu. Raimon. Si Uli, cuba tengok permainan tu. Lepas tu nasihatkan adik kamu tu. Mama nak masuk dapur ya? Mari, kakak tengok permainan ni. Kenapa rosak ni? Tengok, dia dah rosak. Tak boleh tekan dia.
Lah, tengok ni. Bukan permain ni rosak, tapi CD ni bercara-cara. Kan CD ni sensitif? Alamak, sini bercala pula. Dah lah satu set permainan ni nak dekat 400. Alamak, kena beli baru. Dah pukul berapa ni? Jam ni dah henti. Kaimon, boleh tolong kakak sekejap tak? Kaimon? Tolonglah kakak tukarkan bateri jam tu. Janganlah malas macam ni. Kalau tak tukar, kita tak tahu waktu berjalan nanti. Apalah kakak ni? Tak nampak saya sedang berehat ni. Kalau kakak nak tukar juga, kakak tukarlah sendiri. Jangan ganggu saya. Dah sudahlah tu. Kakak pun dah malas nak layan kamu. Apa pendapat adik-adik? Jangan sesekali adik-adik mempunyai adab keterlaluan seperti Kaimun tadi. Kaimun mungkin akan menyesali tindakannya yang engkar dengan arahan kakaknya. Jika adik-adik berada di tempat Kaimun, apakah yang akan adik-adik lakukan? A. Kaimun tidak menghiraukan adiknya. B. Kaimun mendengar nasihat kakaknya. Ataupun C. Kaimun menolong adiknya. Adakah adik-adik hendak tahu apakah yang terjadi selepas ini? Pastikan adik-adik terus bersama dengan Kak Malia. Nampaknya adik-adik sungguh bijak. Baiklah, kita jangan melengahkan masa lagi. Apa kata kita saksikan cerita ini seterusnya? Kenapa jam ni tak bergerak? Dah ada bateri dah. Baik, saya tukar. Aduh, sakitnya tangan saya. Sakitnya. Kenapa adik? Sakit kat mana? Kenapa Syume ni Kenapa panjang kerusi ni? Tadi saya nak tengok jam tapi bateri jam dah habis. Lepas tu saya panjat kerusi tapi tak sampai lalu terjatuh. Lah, kenapa Syume tukar pula? Kan kakak tadi suruh Kaimun tukar. Saya tahu kan, saya minta maaf. Saya yang salah. Saya minta maaf dan saya akan mendengar cakap kakak lepas ini. Kakak rasa Kaimun lebih baik pergi minta maaf dekat Mama. Mama sudah naik angin dengan kamu. Alah, tadi saya tengah marah. Saya bukannya sengaja. Kan Mama orang tua kita kena menjaga tutur kata dan adab sopan dengan dia. Lagipun, dia telah korban banyak dan berusaha untuk menyiara kita. Kita kena hormatlah. Tapi takkan itu pun Mama nak merajuk. Saya tak masukkannya langsung. Saya tahu apa yang kamu rasa. Tapi ada masanya kita perlu menjaga, mengawal perasaan kita. Kita mestilah menjaga tingkah laku dan pertuturan kita. Kakak rasa Kaimun perlulah pergi minta maaf dengan Mama. Mama sedang naik angin dengan Kaimun. Baiklah Kak, saya pergi minta maaf kat Mama sekarang. Tapi sebelum itu saya juga nak minta maaf kat Kakak dan juga Syume. Ya, kakak faham. Tapi janjilah jangan buat perkara yang sama lagi, Baiklah Kak, saya pergi dulu. Mama, saya minta maaf kerana tergasa basah tadi. Dan saya juga minta maaf kerana menuduh Syume. Saya mau minta maaf, Mama. Baiklah. Mama maafkan Kaimun. Mama nak Kaimun jadi contoh kepada adik-adik Kaimun. Segala perbuatan dan perilaku kena jaga supaya adik-adik tak mengikut perbuatan yang tak elok. Baiklah Mama, saya akan ingat pesanan Mama. Bukan itu saja, Kaimun juga perlu jaga tingkah laku dan adab sopan. Kakak bukan marah, tapi kamulah mesti bercakap dengan sopan. Kakak, saya malu Kak kerana memuntingkan diri dan bersikap kurang ajar kepada kakak. Tak apa, kakak harap Kaimun boleh dapat iktibar dari peristiwa tadi dan jangan ulang lagi, Baiklah Kak. Sekarang, tolong Mama buang sampah tu. Baiklah. Baiklah Mama.
Itulah sketsa teladan yang telah kita kongsi bersama-sama. Baiklah, apa pendapat adik-adik? Adakah perlu kita mempunyai adab pertuturan dan perlakuan yang sederhana? Ya, adab ini amat penting dalam diri kita supaya kita lebih bersopan santun dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Sikap terpuji ini merupakan sasiah yang baik di antara kaum keluarga dan juga sahabat handai. Baiklah, adik-adik jangan ke mana-mana kerana Kak Amalia telah menyediakan cerita yang menarik lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Marisa, Renuka, Fatin, marilah sini. Saya nak tunjukkan buku baru saya. Apa? Yang ini. Apa lebih baik kita tengok Kita ni buku ni kita pasal apa? Tak tahu. Selamat sejahtera adik-adik. Nampaknya adik-adik tetap setia bersama Kak Malia untuk menyaksikan satu lagi kisah teladan yang lebih menarik. Adakah adik-adik tahu membezakan antara kepentingan diri dan juga kepentingan orang lain? Agar kita tidak terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak juga terlalu menjaga kepentingan orang lain kerana ianya boleh merosakkan diri kita sendiri. Jadi, kisah seterusnya berkisah tentang keseimbangan antara kepentingan diri dan juga kepentingan orang lain. Jika adik-adik sudah bersedia, apa kata kita saksikan sekarang? Saya nak tunjukkan sesuatu. Kau nak tengok tak? Wow, cantik ke pemadam? Cantik tak pemadam ni? Wah, cantiklah Ivy. Wah, banyak pula tu. Awak nak tak? Saya bagilah. Untuk saya, awak ni sungguh baik hatilah Ivy. Bukan itu saja, pemadam yang awak berikan ni pun cantik-cantik belaka. Awak dua nak tak? Saya bagi percuma. Pilih sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Kami rasa betul lah kerana kami kawan awak. Awak sungguh baik hati. Mak awak boleh banyak pemadam ni untuk awak seorang ke? Yalah, tapi untuk kegunaan saya selama setahun. Tapi tak apalah, dia selalu beri saya pemadam lagi jika saya kehabisan pemadam. Awak ni memang baik hati lah. Kami rasakan awak adalah kawan kami yang paling baik sekali. Yelah. 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 Amboi, gembiranya rakan kita Ivy. Dia berbangga sekali apabila ramai kawan-kawannya memujinya dengan gelaran baik hati, murah hati dan sebagainya. Ya adik-adik, menerusi adegan tadi, kita telah lihat bagaimana Ivy lebih mementingkan diri orang lain sehingga dia sanggup memberikan kesemua pemadam-pemadamnya kepada rakan-rakannya sekaligus mendapat pujian daripada mereka. Tetapi apakah pandangan adik-adik terhadap sikap Ivy ini? A. Memang patut supaya mendapat lebih ramai kawan, atau B. Tidak patut kerana kawan-kawannya hanya ingin mengambil kesempatan, ataupun C. Tidak patut kerana Ivy akan kehabisan pemadam. Baiklah adik-adik, untuk tidak melengahkan masa lagi, apa kata kita saksikan kesudahan cerita ini? Okey, baiklah murid-murid. Sila tinggalkan nota dan beg di luar kelas sekarang. Okey, di sini saya beri amaran sekiranya terdapat nota dalam kelas untuk tujuan meniru, saya tidak teragak-agak mengusir kamu keluar daripada kelas. Faham murid-murid? Faham, cikgu.
Baiklah, sekarang semua boleh masuk ke kelas. Bangun semua. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera, cikgu. Selamat sejahtera. Terima kasih, cikgu. Sama-sama duduk. Okey, pastikan tiada sebarang nota di dalam meja. Hanya bekas pensel sahaja dibenarkan berada di atas meja. Okey, hari ini kita ada ujian pembelajaran 3 Bahasa Melayu Pemahaman. Soalan pemahaman mengandungi 40 soalan. Anda perlu menjawab dalam masa 1 jam. Awak tidak dibenarkan meniru dan bercakap semasa peperiksaan sedang dijalankan. Boleh faham kelas? Boleh, cikgu. Yalah, saya akan edarkan kertas sekarang. Jangan buka sehingga diberitahu. Okey, semak kertas soalan. Okey, kertas bahasa Melayu mengandungi 4 muka surat bercetak. Sila semak. 4 muka surat bercetak. Okey, sekali lagi, awak tidak dibenarkan bercakap dan meniru semasa peperiksaan sedang dijalankan. Okey. Okey, boleh mula sekarang? Baca arahan dengan teliti. Boleh sekarang untuk exam kita tak boleh memilih pemuda ataupun bercakap sekarang. Nak pinjam pemadam je. Tak boleh. Saya mau pinjam pemadam. Maafkan saya, cikgu. Saya hanya mau pinjam pemadam. Bukankah saya dah cakap tadi, jangan bercakap. Bukan, cikgu. Saya hanya mau pinjam pemadam. Awak nak meniru. Saya tak nak dengar apa-apa alasan dari awak. Awak boleh keluar kelas sekarang. Maafkan saya, cikgu. Bencilah kau. Pinjam pemadam tak boleh. Benci pun pemadam. Perlu buatkan pemeriksaan. Rekaman mereka tak baik. Benci betul. Kenapa ni, Ivy? Ha?
Cikgu telefon Mama kata Ivy tiru dalam peperiksaan? Bukan meniru, Mama. Ivy hanya mau pinjam pemadam kawan. Kenapa boleh macam tu? Mama kan beli banyak pemadam untuk Ivy. Ya, Mama. Tapi pemadam yang Mama beli tu dah habis kerana beri kat kawan di sekolah. Mama belikan pemadam untuk kegunaan Ivy. Kenapa sampai habis bagi kat kawan-kawan? Ivy hendak mencari kawan dengan memberi hadiah kepada mereka. Sehingga Ivy tak dibenarkan ambil peperiksaan. Hah? Apa? Ivy tak dibenarkan masuk untuk peperiksaan? Ya, Mama. Saya tak dibenarkan ambil peperiksaan. Mungkin lain kali cikgu akan aturkan peperiksaan yang lain. Ini merupakan pengajaran untuk Ivy. Jangan ulangi perkara yang sama ya. Tengok, masa memerlukan pemadam, Ivy dituduh meniru. Ivy sedar kesalahan Ivy tu, Mak. Ivy terlalu lega untuk mendapatkan kawan sehingga mengabaikan kepentingan Ivy tu, Mak. Ivy kena ingat, memang perlu kita membantu orang lain. Tapi jangan sampai abaikan kepentingan sendiri. Kita harus bijak dalam menguruskan kepentingan kita. Ya, Mama. Ivy akan sentiasa ingat nasihat Mama tu. Mama, Ivy minta maaf kerana mengecewakan Mama. Baiklah. Mama maafkan Ivy. Ada kerja rumah tak? Jangan rajin-rajin tau. Buku ni. Adik-adik, apakah pengajaran yang dapat kita ambil dari kisah tadi? Ya, kita harus mempertimbangkan sesuatu perkara supaya tidak terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak pula terlalu menjaga kepentingan orang lain. Begitulah sikap keseimbangan yang harus ada pada diri kita supaya kita tidak ketinggalan di belakang dan pada masa yang sama kita turut membantu orang lain. Diharapkan agar adik-adik mendapat pengajaran daripada kisah teladan tadi. Salam sayang dari Kak Mala. Belajar rajin-rajin. Jumpa lagi.